Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya kasihi Tuan Imam, alhamdulillah, yang telah memimpin solat maghrib kita secara berjemaah. Seluruhnya ahli jawatan kuasa Masjid Timur, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, rasa syukur yang tidak terhingga kita rafa'kan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Antara nikmat yang besar yang Allah beri kepada kita, tuan-tuan, yakni nikmat kita berkasih sayang sama kita. Mudah-mudahan tuan-tuan, kasih sayang kita tidak hanya sekadar terhenti di kadar dunia, bahkan kita akan bawa sampai ke akhirat. Mungkin ada di kalangan kita yang akan pergi meninggalkan sahabat-sahabat lebih dahulu daripada kita. Imam kita ada sebulan tak? Ada sebulan? Dekat-dekat. Semoga Allah menempatkan beliau bersama-sama dengan orang-orang yang beriman dan di kalangan kasih. Tuan-tuan, antara kelebihan kita bersahabat ni, tuan-tuan, kita boleh pakat memberi syafaat antara satu sama lain. Kita minta tuan-tuan, kalau Allah masukkan tuan-tuan dalam syurga dan saya tak termasuk dalam golongan ahli syurga, jangan lupa kat saya. Minta supaya Allah keluarkan saya daripada neraka dan masukkan saya dalam syurga. Begitu juga tuan-tuan, siapa kalau saya masuk, tengok tuan-tuan tak ada, mana kawan-kawan jemaah Masjid Timur ada seorang tak nampak mana ni, ya Allah, muada tu kat dalam sana. Kita pakai doa, kita boleh memberi syafaat untuk keluarkan dia daripada azab Allah, insya-Allah. Lepas tu kita kena banyak kawan dengan orang baik-baik. Ramai kawan-kawan kita dalam syurga, dia boleh ingat kita, dia tertarik kita masuk dalam syurga, insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada malam ini kita nak sambung perbincangan kita, insya-Allah, dalam bab yang kedua, bab saya mestilah Islam daripada sudut ibadah. Kita berada di muka surat 36. Muka surat 36, perkara yang ketujuh. Sebagai seorang Islam yang sebenar daripada sudut ibadah, kata pengarang kita, perkara yang ketujuh yang perlu ada pada diri kita, saya mestilah menjadikan doa sebagai perantaraan dengan Allah di dalam setiap urusan hidup. Saya mestilah menjadikan doa sebagai perantaraan antara kita dengan Allah dalam setiap urusan hidup kita. Kerana doa adalah otak bagi segala ibadah. Doa itu otak. Untuk itu saya mestilah memilih doa-doa yang maksur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya benarlah firman Allah bila ia mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah doa kepada aku, nescaya aku akan memperkenankan permintaanmu. Baik,
InsyaAllah pada malam ini tuan-tuan, kita nak melihat pada perkara yang terakhir tuan-tuan, dalam bab yang kedua yang disenaraikan oleh almarhum Dr. Fathayakan dalam kitabnya ini. Kitab Apa Ertinya Saya Memeluk Islam. Katanya kita semua tuan-tuan mestilah menjadikan doa. Doa ni apa dia tuan-tuan? Permintaan. Kita punya request sebagai perantaraan dengan Allah dalam setiap urusan hidup kita. Apa saja yang kita nak buat tuan-tuan, kita kena selalu minta dengan Allah dalam apa saja. Daripada kita celik mata sampailah kita kembali pejam. Daripada kita bangun tidur sampailah kembali kita ditidurkan oleh Allah. Apa saja yang kita buat sepanjang itu, jangan lupa untuk berdoa. Sebab apa tuan-tuan? Sebab doa ini adalah satu bentuk komunikasi antara kita dengan Allah. Kita minta dengan Allah tu satu bentuk request, tapi kita tak dengar apa jawapan yang Allah berikan kepada kita. Tapi Allah terima. Jadi siapa yang nak mempunyai komunikasi ataupun hubungan yang mujarab untuk mendekatkan dirinya dengan Sang Pencipta, kena selalu melazimkan diri dengan doa. Doa boleh mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, apabila seorang hamba itu dia berdoa tuan-tuan kepada Allah, sebenarnya dia telah menzahirkan simbol kehambaan dia kepada Allah. Orang yang berdoa ini, dia menzahirkan bahawa diri dia tu hamba kepada Allah. Apa maksudnya? Dia mengekspreskan ketidakmampuan, kefakiran, kelemahan yang ada pada diri dia, dan dia minta pertolongan daripada Allah yang mempunyai upaya untuk menyelesaikan segala urusan dia yang orang lain tak boleh buat. Siapa yang berdoa maknanya dia menzahirkan, dia nampak yang diri dia ni seorang yang lemah. Sebab tu kita kalau minta dengan Allah, jangan minta dengan orang. Bila minta dengan orang, satu, orang kata orang pandang rendah pada kita. Ni tak ada pajak lain nak minta. Sekali minta, dua kali minta mungkin boleh lagi. 3 kali, 4 kali, asyik tengok muka tak ada lain, duk minta ya. Orang pandang hina pada kita. Tapi dengan Allah, biar berkali-kali kita minta, Allah akan memandang kita dengan pandangan yang minta pada manusia ni tuan-tuan, lah sekali kita kena keji. Lah sekali abuan kita kena keji. Walau macam mana manusia tu boleh tolong kita sekalipun, lah sekali dia masih tak bagi juga. Ini dah melampau ni, bagi betul nak Tuhan, duk minta lagi. Walaupun dia boleh beri, lah sekali dia akan kata kita. Dan kita bimbang dia akan mengungkit. Dulu tu kalau aku tak tolong dia, Allah dia mengungkit. Tapi dengan Allah tuan-tuan, tak ada siapa yang tahu apa yang kita minta. Allah tak cerita pada siapa-siapa. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai sekalian manusia, hampa semua ni fakir, tak ada apa berbanding Allah Subhanahu wa ta'ala. Hampa ni miskin, susah, fakir. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sesungguhnya Allah Tuhan kamu yang maha kaya lagi maha terpuji. Kita ni miskin tuan-tuan dengan Allah. Minta lah, jangan malu. Ni ada orang dia sombong nak minta dengan Allah. Tahu siapa? Dia sombong. Allah yang perintahkan kita, Allah yang suruh kita minta dengan dia. Batu tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi ada memberitahu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rabbukum yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berasa malu pada hamba dia yang mengangkat kedua belah tangan memohon pada dia dengan tidak memberikan apa yang diingini
oleh hamba-Nya itu. Nabi kata Allah rasa malu kalau permintaan hamba Dia ni dibalas dengan tangan kosong. Allah Tuhan yang maha malu, Dia rasa malu kalau Dia tak beri apa yang kita minta. Allah perintahkan pada kita, ud'uni, minta pada, diperintah. Ud'uni, minta padaku. Siapa yang tak minta, maknanya dia telah melanggar perintah Allah. Siapa yang tak doa pada Allah, maknanya dia telah melanggar perintah Allah. Siapa yang berdoa, maknanya dia telah melakukan perintah Allah, makna Allah beri pada dia pahala. Sebab itulah tuan-tuan, doa itu satu ibadah. Allah kata, astajib lakum, pasti aku akan beri. Hang minta, pasti aku akan beri. Baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada sesiapa yang tidak minta dengannya. Ni Allah murka tuan, bukan sultan murka. Sultan murka tak ada apa. Beta murka tak ada apa. Kita beta murka 2 kali pun murka tak ada apa. Tapi Allah murka pada orang yang tak minta dengannya. Pasal apa? Pasal hang sombong. Hang dah miskin, tak nak minta pula. Marah tuan. Sebab itu bila mana kita memerlukan sesuatu hajat, tak kira apa waktu, tak kira apa keadaan, hendaklah kita memohon kepada Allah supaya Allah memakbulkan doa tersebut. Baik. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, doa ni merupakan senjata utama bagi orang Islam. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata bagi orang beriman. Senjata yang paling kuat. Apa dia? Orang Islam ni dia ada Allah. Itu paling kuat sekali. Kita ada senjata, tapi tak mau guna senjata kita, duk simpan, duk perang. Pasal apa? Guna. Musuh Islam takut pada orang Islam pasal orang Islam ni ada senjata hebat. Tapi apa yang mereka buat? Mereka tahu orang Islam ada senjata hebat, tapi mereka buat macam mana? Mereka musnahkan senjata tersebut. Bagi orang Islam tak mampu kalahkan mereka. Hari ni tuan-tuan, orang buat nanya pada orang Islam seluruh dunia. Orang kafir buat macam-macam, hina orang Islam. Tapi tuan-tuan, tak ada apa-apa yang berlaku. Mereka seronok hari ni. Kita angkat tangan, Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Dia kata doa nak apa? Aku dah musnahkan dah. Senjata hang tu dah tak berfungsi dah. Pasal apa? Yang pertama tuan-tuan, dia tanam dalam jiwa orang Islam rasa doa ni entah apa-apa. Sikit doa. Kita mulakan majlis kita dengan bacaan doa. Allah, doa lagi. Doa lagi. Kita rasa doa ni satu benda hak leceh. Sikit doa. Bila kita rasa doa ni satu benda hak leceh tuan-tuan, Allah takkan makbulkan doa. Aduh. Umat Islam hari ni tak ada. Apalah yang kita boleh buat nak tolong mereka? Doa sudahlah. Sebutlah tu faham tak? Macam doa tu dah tak ada apa dah. Doa sudahlah. Ini orang yang mempelecehkan doa. Pasal itu doa kita tak mampu diangkat kerana kita mempelecehkan doa. Yang kedua, orang kafir buat bagi doa kita tu tak mustajab. Diangkat tapi tak mustajab. Pasal apa tak mustajab? Yang pertama, orang yang berdoa tu dia tak ada ilmu dengan apa yang dia minta. Dia tak tahu adab-adab berdoa, dia tak tahu bila masa dia nak kena berdoa, dia tak tahu apa benda yang dia minta pun tak tahu. Tak ada jadi.
bagi doa kita tu tuan-tuan tak mustajab dengan cara apa? Dengan menyebarkan daging-daging, darah-darah yang haram dalam tubuh kita. Makanan yang haram, makanan yang syubhat, ini semua menghalang doa kita daripada mustajab. Jadi sebab tu hari ni kita duk makan western makanan daripada barat, franchise semua ni tuan-tuan. Bukan daripada sekadar franchise. Dalam tu macam-macam dia masuk nak bagi kita ni doa jadi tak mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Ma min muslimin yad'u Allah bi da'wati laysa fiha ma'satu wala qati'atu rahim illa iqtahu ihdath salat." Nabi kata barang siapa di kalangan orang Islam yang berdoa kepada Allah dengan sesuatu doa tidak padanya menyebabkan dosa dan pemutusan tali silaturahim, kecuali Allah akan memberi kepadanya salah satu daripada tiga. Seorang manusia bila dia berdoa pada Allah, selagi mana doa dia tu bukan untuk membuat dosa, dia doa supaya ya Allah bagilah aku menang judi kali ni, ya Allah bagilah aku menang sport toto contohnya, bagilah aku minta melibatkan dosa, yang ni Allah tak makbul. Sama juga doa yang nak memutuskan tali silaturahim, ya Allah biarlah dia ni cerai berai, bagi orang curang cerai berai, ya Allah janganlah bagi dia ni baik, ya Allah bagi orang putus silaturahim, yang tu Allah tak makbul. Tapi selain daripada dua tu, Allah akan makbulkan dalam tiga cara, kata Nabi. Imma an yastajiba lahu da'watahu, sama ada Allah akan memakbulkan serta merta apa yang dia minta. Ya Allah tolonglah, ya Allah dapatlah aku nak transfer, nak balik ke Johor contoh, nak dekat dengan isteri, lama dah duduk jauh ni, anak-anak terabai. Kita contohnya di Pulau Pinang, isteri di Johor, anak di Melaka contohnya, ya Allah berilah, bukan saya, orang lain lah, ya Allah berilah jadi dapat, alhamdulillah mustajab, Allah beri tu. Ataupun Nabi kata au yasrifa anhu min su'in mislaha, ataupun dia kata Allah akan gantikan dengan kebaikan dari keburukan yang diminta. Apa yang diminta tu tak dapat, tapi Allah balas dengan sesuatu benda lain yang menghalang daripada benda yang tak baik timpa pada kita. Dengan doa itu Allah hijabkan kita daripada benda musibah yang tak baik menimpa kita. Ataupun Nabi kata au yaddakhara lahu minal ajri, ataupun dia kata Allah akan simpankan tanpa dikabulkan benda tu, tetapi Allah nak beri pada dia ganjaran pahala. Dia minta Allah tak bagi, tapi Allah sengaja suruh dia minta lagi. Sebab bila kita minta dengan Allah ni, Allah seronok dia dengar kita merintih dan merayu. Sengaja ada kadang-kadang tu Allah delaykan kita punya permohonan tu dapat. Pasal apa? Dia suka dengar hamba dia merintih. Dia bagi pahala, nak pahala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, doa merupakan senjata ghaib. Ni nak cerita pasal doa dulu ni. So, doa merupakan senjata ghaib umat Islam. Dalam sebuah hadis, Nabi ada memberitahu 3 golongan yang tidak pernah ditolak doa mereka. Ada 3 golongan Allah tak pernah tolak doa orang ni. Lepas tu kena hati-hati ya. Siapa dia? Iaitu mereka yang pertama, doa orang yang berpuasa. Yang kedua, doa pemerintah yang adil. Dan ketiga, doa orang yang dizalimi, di mana doa-doa mereka, kata Nabi, terbuka luas dan Allah memberi jaminan doa mereka pasti dipenuhi. Hadis riwayat Tirmizi. 3 golongan ini yang Allah kata Allah buka pintu langit untuk terima doa ni, dan Allah pasti akan makbulkan doa ni. 3 golongan ni, yang pertama doa orang puasa. Hati-hati tuan-tuan. Sebab tu kita disuruh supaya
banyakkan bersedekah kepada orang yang berpuasa. Dengar ada orang puasa, kita sediakan makanan untuk dia berbuka puasa. Pasal apa? Dia berdoa, dapat kat kita. Amalan kat dia, dapat kat kita, tanpa mengurangkan sedikit pun pahala dia. Itu. Yang kedua, Nabi kata doa pemerintah yang adil. Pemimpin yang adil. Sama ada pemimpin di peringkat negara, kalau dia adil, hati-hati tuan-tuan. Pemimpin yang adil ni kalau dia bercakap, doa dia jadi. Ataupun pemimpin di peringkat kecil. Siapa dia? Peringkat keluarga, ayah dan ibu. Doa mak, doa ayah dengan Tuhan tak ada hijab, pasti mustajab. Sebab tu kita kata dah, hati-hati bila bercakap dengan anak. Nak marah anak pun jangan keluar perkataan-perkataan yang tak baik. Pasal doa ni, kalam mak ayah ni merupakan doa kepada anak. Kita ni mak bapak tuan-tuan kena banyak doakan. Kena banyak doakan. Doa yang paling mudah tuan-tuan nak doa ke anak ni tuan-tuan. Waktu anak bangun tidur tu tuan-tuan, doa yang paling mudah apa dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, aku minta padamu, berikanlah keselamatan kepada anakku ini. Rahmatilah anakku ini dan berkatilah anakku ini. Itu doa paling mudah. Pagi-pagi kejut anak, beri salam pada dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia panjang sikit tak apa. Pasal anak kita mau doa lebih. Mak doa pada anak, ya Allah, berikanlah anak aku ni selamat. Tuan-tuan, mak doa anak selamat. Rahmatilah anak aku ni, berkatilah anak aku. Doa paling simple. Buat Dan yang kedua, doa orang yang kena zalim. Jangan kita buat naya kat orang, dia angkat tangan, dia minta dengan Allah, jaga. Dapat kita. Kena kan? Sebab itu di saat kita berdoa tuan-tuan, ada etika-etika yang kena buat supaya doa kita ni mustajab oleh Allah. Antaranya tuan-tuan, bila kita nak berdoa ni, yang pertama, peliharalah sumber rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita. Jangan bagi benda yang haram-haram masuk. Yang kedua, kalau boleh waktu nak berdoa tu, biar kita dalam keadaan suci, dalam keadaan berwuduk. Lepas ambil wuduk tu, doa dulu. Apa doa lepas wuduk? Allahumma ja'alni minat tawwabi waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan hamba-hamba-Mu. Allahumma ja'alni di kalangan orang-orang yang bertaubat, dan jadilah kalangan aku ni di kalangan hamba-hamba-Mu yang bersih, dan jadikanlah diri aku ni di kalangan hamba-hamba-Mu yang soleh, yang baik-baik. Yang ketiga, bila kita berdoa ni, seelok-eloknya biar dalam keadaan kita menghadap kiblat. Menghadap ke arah kiblat. Yang keempat tuan-tuan, angkat tangan kita ni. Angkat tangan bila kita nak berdoa. Jangan berdoa sambil lewat. Tangan meletak atas perut lagu tu. Jangan. Ini jenis tak sungguh-sungguh. Nak angkat betul-betul. Nak, kalau boleh dua urat ni biar bertemu. Angkat. Bak kata macam huruf ba. Ni lengkuk ba, titik ni hati atas pada hati angkat. Ya Allah, Nabi Muhammad SAW ketika mana nak menghadapi peperangan Badar, Nabi angkat tangan ni, kata Sayyidina Abu Bakar, sampai jatuh kain selimpah atas bahu, sampai nampak putih yang ketiak Nabi. Angkat sungguh-sungguh. Ni orang betul-betul minta. Ni kita minta kadang-kadang lama sangat tu imam letak pangku tu pun. Zaman no. Kita kadang minta orang kita pun kita sedih. Ustaz nak minta Ustaz nasi setinggal. Ni biar betul-betul
nak minta. Cakap dia betul-betul lah. Nampak kesungguhan kita tu. Dan bila kita berdoa ni tuan-tuan, biar bersungguh-sungguh dan yakin. Minta ni biar daripada hati. Jangan sekadar di mulut. Sebab doa ni tuan-tuan, dia ibadah hati. Allah terima doa ni. Dalam satu hadis Nabi kata, sesungguhnya Allah tidak menerima doa daripada orang yang berdoa dalam keadaan hatinya sedang lalai. Dia berdoa, dia tak tahu minta apa. Amin, amin. Tak tahu apa. Doa lah tak dapat. Sebab itu bila kita berdoa, kita kena faham apa yang kita minta. Ni kan kata pengarang, berdoa antaranya dapatkan doa-doa yang maksur daripada Nabi. Lagu mana Nabi berdoa, ambil doa Nabi tu amalkan. Satu. Yang kedua, kalau boleh doa ni biar dalam perkataan yang mudah. Kita cakap ni kita faham. Kalau tak reti bahasa Arab, balas bahasa Melayu. Ya Allah, anak aku ni dah tak berapa nak pandai. Minggu depan dah periksa, ya Allah, hang bagilah dia ni mudah menjawab. Cakap. Dia tak mesti jerit kuat-kuat. Pelan sudahlah. Allah memahami apa yang kita minta daripada hati yang betul-betul minta. Dan bila minta, janganlah biarlah dengan suara yang rendah, antara berbisik dengan nyaring. Nabi pernah menegur seorang sahabat yang meminta dengan doa yang kuat. Ya Allah, minta. Nabi tegur. Nabi kata, sayangilah diri kamu, jangan bersuara kuat, kerana kamu tidak menyeru kepada yang pekak dan yang jauh. Allah tak pekak tuan-tuan. Allah ni dekat je dengan kita. Wa iza sa'alaka ibadi anni qarib. Apabila hamba tu minta kepada aku, tanya tentang aku tuan-tuan, jawab pada mereka, sesungguhnya Allah itu dekat dengan kamu. Mana Allah? Allah tu dekat dengan kamu. Maka tak payahlah nak jerit-jerit. Allah tu dekat. Allah tak pekak. Minta antara nyaring dengan perlahan sangat. Kira sedap macam kita minta lah. Bila kita minta tuan-tuan, hendaklah kita ulang-ulang sebanyak 3 kali. Bila kita minta, biar ulang 3 kali benda yang betul-betul kita nak tu. Dan memilih waktu-waktu yang sesuai supaya Allah mempercepatkan pengkabulan doa itu. Antara waktu yang sesuai untuk kita berdoa, satunya pada 1/3 malam. Yang kedua, selepas semayang fardu, lepas semayang maghrib, lepas semayang zuhur, lepas semayang isyak, jangan terus bangkit. Ni kita Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, bangkit terus. Kadang-kadang doa pun tak sempat. Jangan kata wirid, doa pun tak sempat. Ini manusia sombong tuan-tuan. Awak sibuk sangat ke? Hang rasa hang tak perlukan pada Tuhan ke? Sampai nak berdoa pun tak sempat. Tuan, lepas habis semayang, dapat wirid paling pendek pun tak apalah, istighfar sikit, kemudian jangan lupa doa. Pada bulan Ramadan, pada waktu orang pada hari Jumaat, di antara 2 khutbah. Sebab tu jangan tidur. Hari Jumaat ni dah menunggu dah saat yang mustajab doa dia. Bila? Di antara 2 khutbah tu. Bila khatib duduk seketika tu tuan-tuan, maka angkat tangan berdoa. Memanglah si Bilal ni nak Allah lah. Tapi kita berdoa juga. Doa untuk kita. Waktu tu waktu mustajab. Bila waktu mustajab doa, waktu kita paling hampir sekali dengan Allah. Bila? Dalam keadaan kita bersujud. Panjangkan sujud. Dan kadang-kadang tuan-tuan, kita ni seronok kadang-kadang jadi imam, tapi kadang-kadang rasa nak jadi makmum. Pasal bila kita jadi makmum, kita boleh panjangkan sikit sujud kita.
untuk habuan kita minta. Tapi kalau kita jadi imam, kita kena ambil kira maslahah amat, kebaikan untuk semua makmum. Kalau kita panjang-panjang tak boleh, Nabi tak bagi. Pasal apa? Sebab makmum banyak urusan. Jadi kadang-kadang bila kita jadi makmum ni, kita boleh ambil kesempatan untuk memanjangkan waktu sujud kita, untuk kita berdoa khusus untuk diri kita. Tapi jangan pula hari untuk imam lah, jadi makmum lah. Alah, bila waktu yang mustajab doa, bila terdengar ayam pokok. Ayam pokok kadang-kadang pagi dah, kadang-kadang tengah malam. Waktu dia pokok tu kita berdoa, Allah mustajabkan doa kita. Bila mustajab berdoa, waktu hujan turun, waktu tu Allah buka pintu rahmat dia. Doa lah. Bila mustajab doa, bila nak minum air Zam-Zam, itu mustajab. Bila mustajab doa, bila lepas habis baca Quran. Bila mustajab doa, bila kita berada di tempat-tempat yang mulia, tuan-tuan, macam sekarang berada di masjid, berada di majlis ilmu, tuan-tuan berdoa lah tuan-tuan. Malaikat duk payung kita disampai ke langit. Tuan-tuan berdoa sambil dengar majlis ilmu berdoa, Allah makbulkan doa kita semua, insya-Allah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pernah satu ketika Nabi SAW memberi pesan kepada Sa'ad. Kata Nabi, wahai Sa'ad, makanlah makanan yang baik lagi halal, tentu engkau menjadi orang yang makbul doanya. Sesungguhnya seseorang yang pernah memasukkan sesuap makanan yang haram ke dalam perutnya, maka tidak akan dikabulkan doanya selama 40. Sesiapa saja yang dagingnya tumbuh daripada makanan yang haram, maka nerakalah yang layak baginya. Allah. 40 hari tuan-tuan, Nabi kata Allah tak dengar doa kita. Tapi doa kita doa lah, tapi Allah tak mustajab lah doa kita. Muslimin yang rahmati Allah. Baik, antara satu lagi tuan-tuan perkara yang boleh mempercepatkan Allah makbulkan doa kita, dengan cara kita bertawassul. Nak cerita sikit bab tawassul. Dengan cara kita bertawassul. Tawassul ni apa dia? Letak antara kita dengan Allah. Kita letak antara benda yang Allah suka. Dengan berkat benda yang Allah suka tu, Allah makbulkan doa kita. Boleh ke tak boleh? Tuan-tuan boleh. Dalam satu hadis yang kita biasa dengar dah, tentang kisah 3 orang pemuda Bani Israel yang terperangkap dalam gua. Tak ada jalan dah untuk mereka keluar daripada pintu gua yang tertutup dengan sekutu batu yang besar, melainkan mereka kena berdoa pada Allah. Macam mana nak keluar dalam tempoh yang cepat, nak supaya Allah makbulkan doa dalam tempoh yang cepat? Mereka bersepakat, marilah kita sama-sama bertawassul dengan amal soleh yang kita pernah buat. Orang yang pertama, pemuda pertama, dia berdoa, dia bertawassul, ya Allah, aku dulu ada seorang mak gini-gini. Tuan-tuan pernah dengar cerita ni? Aku ni anak yang baik, kalau benarlah aku buat ini semata-mata nak mencari redha-Mu, ya Allah. Kamu redha dengan apa yang aku buat ni, ya Allah. Selamatkanlah kami daripada terperangkap dalam gua tu. Allah buka sikit batu tu, genjak sikit, nampak dah lubang cahaya masuk, tapi tak boleh keluar lagi. Mai pula pemuda yang kedua, dia cerita pula tentang bagaimana dia boleh meninggalkan dosa zina lantaran takut kepada Allah. Sedangkan pada waktu itu tidak ada apa-apa lagi yang boleh menghalang dia daripada melakukan zina tersebut. Hanya dengan dia mendengar perkataan ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Kerana itu gentar tubuh saya berhenti demi nak mencari redha-Mu, ya Allah. Kalau aku buat benda ni benar-benar mendapat redha-Mu, ya Allah, bukalah sikit pintu gua ni. Buka lagi pintu gua. Sampailah kepada pemuda yang terakhir, dia kata apa? Aku ada seorang pekerja yang meninggalkan tugas dia sebelum aku sempat bayar gaji dia. Dia tak hilang, tak mana, tapi duit gaji dia aku pegang. Aku tak tahu nak buat apa dengan duit gaji ni, melainkan aku beli beberapa ekor binatang. Aku belah binatang tersebut sampai binatang tu berkembang biak tu dia penuh satu bukit binatang tu. Sampai tu masa dia datang balik, dia tuntut balik duit gaji yang pernah dia
tak ambil dulu. Kemudian aku serahkan semua binatang ternak tersebut. Walaupun tengok macam tak setimpal, gaji dia sikit, tapi kerana telah berkembang biak, aku amanah dengan apa yang telah diamanahkan pada aku. Aku serahkan semua binatang tersebut pada dia. Ya Allah, berkat daripada amalan ini, kalau hang redha ya Allah, bukakanlah pintu gua ni, selamatkanlah kami. Allah buka. Seluruh ulama bersetuju menyatakan boleh bertawassul dengan amal soleh, tetapi terdapat khilaf dalam bab bertawassul dengan orang-orang soleh. Ya dah. Tawassul dengan amal soleh tak ada masalah. Macam kita, ya Allah, satu masa dulu ya Allah, aku pernah selamatkan orang tua ni tanpa aku nak mengharapkan balasan. Aku hanya mengharapkan redha-Mu ya Allah. Ya Allah, berkat apa yang aku buat ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Kita boleh bertawassul. Ya Allah, dulu aku pernah cerita apa amalan yang kita pernah buat. Minta berkat amalan tersebut menjadi tawassul, memudahkan Allah memakbulkan doa. Yang tu boleh buat. Sekarang timbul persoalan, bagaimana pula hari ini kita nak minta bertawassul, doa kita dengan Tuhan dengan perantaraan orang-orang soleh. Boleh ke tak boleh? Ada setengah ulama kata tak boleh. Sebab dia kata apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina takhadhu min dunillahi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun." Ingatlah, dia kata, hanya kepunyaan Allah, agama yang bersih daripada syirik, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain daripada Allah. Kami, dia kata apa? Ya Allah, kami tak sembah orang alim ini, melainkan kami jadikan mereka ini untuk mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Ayat ni hujah yang digunakan oleh ulama yang menyatakan tidak boleh bertawassul menggunakan orang soleh. Sebab perbuatan ini pernah dilakukan oleh umat yang terdahulu. Alasannya nak menghormati, memuja tok guru. Mereka buat satu bentuk monumen, statu, peringatan. Dia kata kami tak sembah ya Allah, tapi kami jadikan mereka ini supaya kami dekat dengan kamu ya Allah. Bila tengok patung tok guru, ingat pada kamu. Ini kerja syaitan tuan-tuan. Dia menipu daya umat Nabi Nuh macam ni tuan-tuan. Dia tak tipu generasi pertama, sasaran dia generasi yang kedua. Generasi yang pertama yang buat patung tuan-tuan, dia tak sesat. Pasal apa? Pasal dia tahu dia tak sembah patung, dia sembah Allah. Tu patung tok guru tu sekadar nak mengingatkan apa yang dia pernah belajar, ingat zaman mereka sama-sama mengaji dengan tok guru, sekadar tu saja. Tapi mai anak cucu yang tak pernah tahu kisah sebenar, mereka terus ambil patung tersebut menjadi sembahan. Tu kisah pasal Lata, Manna, Uzza, Hubal, tu semua asalnya orang-orang soleh, orang-orang baik, tapi diangkat oleh kaum mereka menjadi berhala sembahan. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu taqullah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Hendaklah kamu, kata Allah, cari satu benda yang boleh menyampaikan hajat kamu kepadanya, yakni wasilah. Allah perintahkan kita carilah wasilah. Tuan-tuan, minta menggunakan wasilah orang soleh ni tuan-tuan, bukan amalan manusia hari ni. Dulu lagi minta. Kisah anak-anak Nabi Yaqub, suatu mana mereka nak minta pertolongan daripada Allah supaya mereka ni selamat masuk ke negeri Mesir dan keluar daripada negeri Mesir. Dia minta dengan bertawassulkan ayah mereka Nabi Yaqub alaihissalam. Tuan-tuan boleh tengok dalam Quran surah Yusuf ayat 97, ayat 98. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami." Mereka berdosa sebab buat naya pada Nabi Yusuf. Mereka habaq ke ayah, "Ayah,
Tolonglah doa kepada Allah bagi pihak kami ya Allah. Bagi pihak kami ya Allah, tolonglah ya. Mintalah ampun kepada kami. Begitu juga umat Nabi Musa pernah minta doa, bertawassulkan Nabi Musa, wahai Musa, doalah pada Tuhan kamu dengan berkat kamu seorang Nabi, mudah-mudahan Allah angkat bala ni daripada negeri kami. Boleh. Nabi Muhammad SAW, bagaimana dalam sebuah hadis yang masyhur, Nabi Allah Adam pernah berdoa sewaktu dia melakukan dosa. Dia berdoa dengan bertawassulkan nama Nabi Muhammad SAW. Allah tanya pada dia, Adam, macam mana hang boleh guna nama Muhammad ni untuk minta ampun pada aku? Kata Adam, tak kala aku dijadikan oleh kamu, aku melihat pada tiang-tiang arash perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kau gandingkan nama kamu dengan nama Muhammad. Kalaulah Muhammad ini tidak ada sesuatu yang istimewa, takkan mungkin kau menggandingkan nama kamu dengan nama dia. Maka dengan nama yang mulia itu aku bertawassul supaya engkau mengampunkan dosa. Allah kata, benarlah wahai Adam, sesungguhnya Muhammad itu satu manusia yang sangat mulia, dan tidak wujud kamu kalau tidak kerana aku nak jadikan Muhammad. Allah kata pada Adam, kalau tak kerana aku nak adakan Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, aku tak ciptakan kamu wahai Adam. Itu Nabi Muhammad pun, Nabi Adam sendiri pernah bertawassul guna Nabi Muhammad. Zaman Nabi Muhammad hidup sekalipun, ada tuan-tuan seorang lelaki yang buta, yang lemah datang jumpa dengan Nabi. Dia minta, ya Rasulullah, aku ni lemah sakit. Nabi kata, hampir ambil wuduk. Hampir ambil wuduk. Nabi suruh dia berdoa pada Allah dengan menyebut keberkatan Nabi. Tak lama lepas tu kata sahabat, keluar laki-laki ni daripada seorang buta dan lemah, keluar culik pada sebab berkat. Pernah berlaku tuan-tuan selepas Nabi mati. Zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, waktu tu Madinah kemarau, hujan lama tak turun. Sahabat-sahabat gelisah macam mana ni. Pergi jumpa dengan balu Rasulullah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kata, ya Sayyidatina Aisyah, macam mana kita ni? Kalau dulu zaman Nabi kita bolehlah berdoa berkat Nabi, minta tawassul dengan Nabi. Kita sekarang ni dilanda kemarau yang panjang macam mana? Aisyah kata, memang Nabi dah meninggal, tapi jasad baginda masih ada bersama kita. Pi buka semua tutupan, bumbung yang tutup atas makam Nabi, hampir buka, doa. Tak lama lepas tu hujan turun mencurah-curah, mengakhiri kemarau yang lama melanda bumi Mekah, lantaran umat Islam pada waktu itu bertawassul dengan menggunakan jasad Rasulullah yang telah disemandikan dalam bumi. Jadi muslimin muslimat, kita boleh sebenarnya menurut lebih soreh, lebih jelas, boleh kita bertawassul dengan orang-orang yang soleh, dengan syarat kita menjadikan perumpamaan itu, perantara itu, dengan syarat kita mesti meyakini bukan orang soleh yang memakbulkan doa kita, Allah yang memakbulkan. Tapi berkat orang baik-baik ni kita dah sekarang lah kita jumpa dah orang alim, Tok Guru dapat jumpa Tok Guru. Jadi perkataan lah ni dah di Kelantan dah, Tuan Guru ni Abdul Aziz uzur sangat dah, nak pergi ke masjid pun berpapah. Hak tunggu dekat luar ni, bawa anak ni nak suruh tahnik, nak suruh bercukur, Tok Guru tak larat dah. Tapi setiap hari beratur ni mak bapak bawa anak hak masih kecil ni nak suruh Tok Guru tahnik. Tapi alhamdulillah dalam keadaan uzur pun Tok Guru masih lagi berdoa untuk budak-budak tersebut. Ini kita nak berkat orang-orang alim yang masih ada. Saban hari kita dengar tak orang alim mati. Kalau kita tak ambil peluang, pergi cari orang alim ni, minta berkat. Dengan keberkatan dia kita bertawassul, doa kita insya-Allah Allah akan makbulkan doa kita. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di sini ada banyak doa-doa. Baru pergi. Ada 26 doa.
Doa-doa inilah doa-doa yang pengarang kata mahsur diambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bolehlah kita ambil doa-doa ni untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Ada doa contoh yang pertama 7.1, doa ketika hendak tidur. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Dengan nama-Mu wahai Tuhan, aku baringkan pinggang aku, dan kerana Engkau aku mengangkatnya. Maknanya apa dia? Ya Allah, dengan nama Engkau aku berehat saat tidur, dan kerana Engkau aku nak bangun balik tengah malam nanti nak bertahajud. Jika Engkau tahan jiwaku, maknanya apa? Kalau Allah ambil nyawa kita dalam keadaan kita sedang tidur, ampunilah aku ya Allah. Tu kata-kata terakhir kita. Jika Engkau lepaskan kembali roh aku, maka peliharalah diriku sebagaimana Engkau pelihara hamba-hamba-Mu yang soleh. Kita kadang-kadang macam pendek ya. Orang pendek bismillah, dengan nama Allah ahya, yang menghidupkan aku, wa amutu, dan mematikan aku. Tapi kalau kita berdoa tak erti yang Arab, balas bahasa Melayu pun tak boleh. Ya Allah, dengan nama aku merobohkan badanku. Dengan kuasa-Mu ya Allah, akan membangkitkan pinggangku tengah malam ni. Allah kejut, tak payah kunci jam. Bangun, celik mata, segar. Cantik-cantik pukul 4.30, segar mata. Apa lagi? Pergi ambil wuduk lah. Dapat 2 rakaat sembahyang tahajud. Baca Quran sikit, zikir sikit. Kemudian tunggu bila masuk waktu subuh. Kalau Engkau nak ambil nyawa aku ya Allah, ambillah dalam keadaan aku beriman padamu. Kalau Engkau nak beri balik nyawa kepada aku, ya Allah, peliharalah aku setiap hari sebagaimana Engkau pelihara orang-orang yang baik. Dan doa ketika nak bangun dari tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hadis riwayat Bukhari. Semua doa-doa ni dia ada periwayat dia. Maknanya nak cerita doa ni memang betul-betul ambil pada Nabi. Dalam kita kata, ustaz, saya nak baca doa apa ustaz? Ni ambil doa yang maksud daripada Nabi ni. Ni kita kadang-kadang lebih percaya doa yang kita jumpa orang dalam mimpi. Malam-malam ada satu tunggu tu dia pakai hijau, jubah hijau, serban dia besar. Dia kata baca doa ni. Jangan percaya doa-doa lagu tu. Pasal tak tahu dia ambil pada mana. Kita berguru dengan orang yang kita tak tahu. Nah ni ambil doa yang terus datang daripada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepada Dia kita semua akan kembali. Banyak doa-doa ni tuan-tuan. Doa selesai majlis, doa tengok anak bulan, doa pada pengantin. Barakallah. Ni yang nyanyi tak? Barakallah wa baraka alaika. Ini doa Nabi. Kita nak menyanyi. Ini doa Nabi. Semoga Allah memberkati. Ini musim-musim haji, musim-musim orang kena kahwin ni. Baca doa. Jangan sedawa penyang. Doa tak penting. Semoga Allah memberkati engkau dan memberkati atas engkau, dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Doa tengok kanak-kanak, doa ziarah orang sakit. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah. Hidup kita ni antara tanggungjawab kita sama manusia ni tuan-tuan, hendaklah sentiasa berdoa antara satu sama lain. Jangan lupa. Jangan lupa. Kita doa ke orang doa ke kita. Saling doa, mendoa antara. Mungkin ada di kalangan kita tu yang doa dia mustajab, Allah akan makbulkan doa kita. InsyaAllah. Tuan-tuan, saya tak nak baca satu-satu doa ni. Saya rasa saya nak stop dulu kat sini, sebab kita akan masuk pula dalam bab yang ketiga. Di muka surat 45. Saya terus masuk dalam bab yang ketiga di muka surat yang ke-45. Bab saya mestilah Muslim dari sudut akidah. Saya mestilah Muslim dari sudut akhlak. Boleh? Dalam kitab ni pengarang ada menyatakan 9 perkara.
9 perkara, yakni menjauhi diri daripada perkara syubhah, memelihara pandangan. Yang ni kita akan tengok nanti. Memelihara lidah, bersifat pemalu, bersifat lemah lembut dan sabar, bersifat benar, bersifat tawaduk, menjauhi sangka buruk dan bermurah hati. Dia akan huraikan nanti insya-Allah ke depan. Dan insya-Allah kita akan tengok apakah yang dimaksudkan dengan orang Islam ini mesti Islam daripada sudut akhlak. Ni benda penting tuan-tuan. Kita hari ini masalah umat Islam hari ini tuan-tuan, terutamanya di Malaysia, yang kritikal tuan-tuan, akhlak. Akhlak. Pasal apa akhlak orang Islam teruk? Pasal akidah teruk. Akidah teruk. Nak tengok masalah ni tuan-tuan, kita kena tengok pada akar umbi. Lepas tu saya tertarik dengan kata-kata Ustaz Fahrul Makjoy. Dia kata, orang Melayu ni dia kata, duk bimbang sangat kalau mati pucuk ke tak. Sebut mati pucuk kan, takut sangat. Janganlah mati pucuk, hidup pun tak guna. Apa yang lebih penting daripada mati pucuk ni tuan-tuan? Mati akak. Akak kalau mati habis. Mati pucuk tak apa lagi. Jangan mati akak. Kalau akak, akidah dah mati tuan-tuan, habis. Hari ni masalah yang melanda umat kita hari ni pasal apa? Budak-budak kita nakal, jenayah meningkat, masyarakat jadi huru-hara. Pasal apa? Pasal mereka tidak lagi mengamalkan akhlak yang sebenar. Orang bukan Islam meluat tengok Islam pasal apa? Pasal mereka menilai Islam dengan melihat akhlak umat Islam. Akhlak umat Islam hari ni teruk pasal apa? Pasal akidah dalam sudah kosong. InsyaAllah perkara ni kita akan bincang panjang lebar pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah kita berjumpa dalam bab yang ketiga pada bulan hadapan. Kalau Allah panjangkan umur kita, saya mestilah Muslim daripada sudut akhlak. Yang kita bincang hari ini tuan-tuan tentang kepentingan doa dan adab-adab berdoa serta salah tindakan kita dalam berdoa selama ini yang menyebabkan doa kita tak mustajab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau boleh lepas ni tuan-tuan, carilah orang-orang alim dalam doa kita, perbanyakkan bertawassul untuk mempercepatkan makbulnya doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Saya mohon ampun dan maaf dalam pertemuan yang singkat pada malam ini, andai kata ada yang menyinggung hati tuan-tuan. Yang baik itu semua datang daripada Allah, yang lemah daripada kedaifan dan kefakiran saya. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwaltal arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.